Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Hairi Azmi bin Ahmad. Alhamdulillah, malam ni kita berjumpa lagi. Cikgu, Guru Pendidikan Seni Visual SMK Agama Perempuan Alawiyah Kangar. InsyaAllah hari ni Cikgu ada nak share lagi dua tajuk kecil lah. Hari tu Cikgu share macam tak cukup masa kan. Hari ni Cikgu cuba share lagi. Tajuk olahan idea dengan tajuk ilustrasi persembahan. Harapan cikgu agar anak-anak kat rumah dapat memahami apa yang cikgu ajar ni dan dapat buat kerja khusus ini di rumah masing-masing. Okey, mari kita teruskan. Dah ready? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mula dengan lakaran olahan idea ya. Okey, cikgu klik sini. Okey. Olahan idea ni, selepas kita buat lukisan realistik, kita kena olah dia. Sebab apa kita kena olah dia? Inilah kita nak perah idea daripada lukisan itu sendiri. Daripada lukisan atau catatan realistik, kita nak tukarkan bentuk dia, rupa dia. Sebab kita tak ambil direct daripada lukisan realistik jadi produk kita. Kita ambil idea dia sahaja. Olahan inilah menyebabkan kita boleh olah macam-macam. Daripada idea asal, daripada gambar asal, kita boleh olah macam-macam. Tapi kena fahamlah teknik olahan idea. Okey, hari tu cikgu buat harimau. Hari ni cikgu nak buat, cikgu ambil subjek matter cikgu kucing. Okey, mari kita tengok. Okey, kucing. Alright. Nampak kucing ni, kalau kita tak guna mata seni kita nampak daripada kucing boleh jadi apa? Daripada kucing boleh olah jadi apa lagi kan? Kucing jadi kucing lah. Cuma inilah dimaksudkan olahan idea. Olahan idea ni cikgu nak tunjuk macam mana daripada kucing yang real macam ni telah diolah oleh pakar-pakar dunia ni menyebabkan mereka ni menjadi hebat. Kalau cikgu tunjuk contoh sekejap lagi. Okey. Okey, cikgu akan tunjuk 3 olahan idea yang telah diolah daripada kucing menjadi satu karya yang hebat. Telah diguna pakai dan kamu pasti ingat benda ni sampai bila-bila sebab benda ni ada dekat dengan kamu sahaja. Okey. Apa yang cikgu nak tekan kat sini ialah, kenapa cikgu ambil contoh yang ini, cikgu nak kamu faham konsep dia. Kenapa kena belajar konsep olahan idea? Kita bukan olah saja-saja. Kita ada sebab dia kita nak olah tu. Okey, contohnya di sini kita tengok olahan idea daripada kucing ni ya. Apa jadi? Okey. Alright. Kamu dah tahu kan? Inilah kucing Garfield. Siri kartun yang hebat lah juga kan. Okey, nampak daripada kucing jadi Garfield. Okey, nampak kita boleh olah menjadi kucing Garfield. Okey, ini bukan kita olah lah, ni Jim Davis yang olah. Kita kaji olahan idea orang-orang yang terhebat lah. Okey, kemudian kita tengok lagi apa lagi olahan yang hebat daripada kucing. Ini dia. Ini siri Jepun, animasi Jepun yang sangat digemari ramai lah oleh kanak-kanak dan cikgu sendiri. Okey, nampak tak olahan idea dia di sini? Okey, daripada kucing jadi Doraemon lah. Dan satu lagi olahan yang cikgu nak tunjuk, nak share dengan kamu ialah Okey, inilah apa ini? Nama apa ni? Hello Kitty. Nampak tak? Idea ni macam-macam. Lain orang, lain idea dia.
Jadi bila kamu buat kerja khusus, kita nak train kerja khusus kita tu melatih kita mengolah idea ni sebenarnya jadi satu benda yang hebat. Jadi benda-hal yang hebat. Alright. Ini 3 contoh karya olahan yang hebat lah. Okey. Kenapa cikgu pilih 3 karakter ni? Okey, mari kita tengok dia punya tujuan dia. Cikgu ambil ni tujuan. Nak faham ni olahan idea macam mana? Okey. Okey, nampak kita tengok tujuan yang pertama. Tengok ada kaitan dengan kerja khusus kamu juga. Okey. Tada. Jadi kan kamu kena buat reka corak kasut kanak-kanak. Nampak tak? Daripada kucing diolah menjadi Garfield dan diolah lagi menjadi corak petak-petak macam ni dan diguna pakai pada kasut kanak-kanak. Sangat menarik kasut ni yang berada di pasaran lah. Okey, ini idea yang pertama. Okey, kita tengok lagi olahan ni. Alright. Ini olahan yang kedua. Nampak tak? Tadi dia corak dia, rupa corak dia petak-petak. Yang ini dia buat ala-ala macam komik sikit. Ada tulisan kan? Tulisan apa ni? Tipografi onomatopoeia. Dia buat macam apa ni? Okey. Alright, nampak onomatopoeia ni ialah kamu tak pernah dengar ke? Kamu belajar dah kan? Di tingkatan tipografi. Okey, sifat-sifat huruf, jenis-jenis huruf. Alright kemudian kamu tengok lagi olahan yang ada. Kamu kena ada kan olahan tipografi. Nanti kamu akan buat jugalah. Okey, kemudian ada contoh lagi. Okey, nampak? Ini projek kamu kan? Kamu kena buat kerusi kanak-kanak yang pelbagai fungsi. Nampak tak? Daripada Garfield tadi menjadi kerusi. Dan kalau kita tengok kerusi ni, bukan kanak-kanak je yang nak duduk lah. InsyaAllah, cikgu pun kalau dapat ni ada depan mata, cikgu pun nak duduk. Nampak? Olahan dengan kreatif ni akan jadi macam-macam sebenarnya. Okey, cuma kita kena pandai olah. Kita kena faham konsep olah. Okey, dan satu lagi ada lagi tak? Alright, kita tengok. Okey. Yang ini ialah kamu kena buat ada yang ambil tajuk ni tak? Reka bentuk pembungkusan untuk sandwich kan? Untuk sandwich. Garfield ni sebenarnya dia dah ada restoran dia sendiri. Restoran yang ini bukan sandwich lah, yang ini untuk pizza. Nampak tak? Bukan kaleng-kaleng punya karakter yang cikgu pilih ni. Cikgu nak beri kesan macam mana tu supaya kamu faham kesan olahan idea tu. Jadi ilmu yang kamu belajar ni bukan ilmu biasa-biasa. Ilmu ni ilmu yang luar biasa, tapi kena belajarlah. Alright. Yang kita tengok lagi, ada lagi tak? Okey, dah habis, sorry. Okey, mari kita tengok pula contoh olahan daripada Hello Kitty. Okey, daripada Hello Kitty ni, kita kena tengok apa hasil-hasil dia. Sama juga, tapi Hello Kitty ni lebih, orang kata apa, lebih menguasai masyarakat dunia ni. Habis semua orang nak ada Hello Kitty kat rumah dia. Kenapa? Kamu kena tanyalah peminat-peminat fanatik dia. Tapi yang kita nak tengok dekat sini ialah konsep olahan idea tu. Ada orang buat rumah bertemakan Hello Kitty. Kenapa cikgu ambil contoh ni? Kan kamu kena buat projek interior design yang
tajuk kanak-kanak tadika kanak-kanak kan. Kamu kena design tadika kanak-kanak. Okey, untuk siapa yang buat projek interior design, hiasan dalaman, kamu kena ada tema. Tips daripada cikgu, kamu kena ada tema baru senang nak olah. Macam contohnya macam ni lah. Ini kalau kita tengok kan, ada bumbung dia, ada dinding dia, ada apa lagi? Konsep tu, warna dia tu, kita dapat tu. Warna, jalinan, bentuk. Okey? Semua kita kena ada tema dulu. Ni contoh tema Hello Kitty lah. Kamu boleh buat tema macam-macam lagi. Okey, tadika, tema apa? Tema hutan, boleh. Tema Islamik boleh. Tema apa lagi? Contemporary boleh. Tema futuristik boleh. Okey? So, kena tahu dulu tema apa yang kamu nak buat, baru kamu boleh olah dengan baik lah. Okey, mari kita tengok lagi seterusnya. Okey, ini cafeteria yang ada lah. Okey, cafeteria Hello Kitty. Nampaklah? Dia punya meja makan dia, dia punya lighting dia, lampu dia. Apa lagi? Color dia, warna dia. Kita boleh dapatkan idea ni untuk buat tadika kita. Okey, yang ini adalah kereta api laju di Jepun. Satu coach tu dia buat untuk bertemakan Hello Kitty. Nampak? Satu coach Jepun tu, coach kereta api laju Jepun tu, bullet train, bertemakan Hello Kitty juga. Nampak? Kalau cara interior kereta api Jepun, interior bertemakan Hello Kitty, dia jadi macam ni pula. Meja dia, kerusi dia. Itu sebab bila kita nak olah nanti, macam mana meja ditukarkan kepada meja yang bertema. Alright? Kerusi-kerusi yang bertema. Okey, seterusnya. Ini kasut lah. Kasut kanak-kanak. Hello Kitty. Bukan murah kasut ni. Nampak je kecil macam ni, tapi sangat mahal. Kalau ada ni lah. Ada chop Hello Kitty ni, jenama Hello Kitty, memang mahal. Inilah kita belajar olahan ni. Alright. Okey, ada juga projek kerja khusus kamu. Kamu kena buat ialah kerusi serbaguna untuk kanak-kanak kan. Okey, ni cikgu bagi contoh yang kerusi yang bertemakan Hello Kitty yang ada serbaguna lah. Ada dua kegunaan kat sini lah. Dia juga kerusi dan dia juga tilam. Dia juga tempat duduk dan dia juga tilam. Okey, nampak? Okey, yang ini adalah video ada satu rumah Hello Kitty yang dibuat. Kita boleh melawat je lah. Okey, kita melawat sekejap dalam beberapa minit. Okey, kat sini luar dia. Apa yang cikgu nak bawa kamu kat sini ialah kamu kena tengok dia punya design tu. Reka bentuk dia. Okey, tengok dekat pokok dia. Nampak tak? Bila ada tema, pokok dia pun bukan kita boleh ambil pokok ikut suka. Okey? Contohnya ni pokok dia bulat-bulat kan? Ni nampak pokok dia bulat-bulat. Okey? Kemudian dia ada pula ni apa ni? Dia panggil apa ni? Scallop. Kemudian tingkap dia ada apa ni lah? Okey, ni di dalam dia pula. Okey. Bayangkanlah tadika kamu ni ada tema Hello Kitty macam ni. Macam ni lah. Ni nampak tingkap dia ada corak-corak bunga ros lah yang diolah. Itu sebab cikgu nak bawa kamu masuk sini. Okey, tak apa, kita cepatkan sikit. Yang ini bilik mana ni? Bilik ruang TV dia. Okey, nampak kerusi dia tu. Piano dia pun berbeza. Okey, mari kita tengok lagi. Okey, ni di dapur dia.
Nampak ada dia punya motif-motif Hello Kitty tu. Okey, ni dan kita ni bilik air dia. Kamu bayangkanlah, Hello Kitty yang daripada kartun tu telah direalisasikan oleh mereka ni lah. Okey. Alright. Kita cepatkan sikit. Okey, ni bilik tidur. Okey. Dan jap Okey, bilik tidur lagi. Okey, yang ini cikgu nak suruh kamu tengok wallpaper dia sebenarnya. Sekejap wallpaper dia. Mana wallpaper dia? Okey. Nampak ada wallpaper kat belakang tu, cuma dia fokus ini dekat aksesori dia lah. Okey, tak apalah. Okey. Okey, wallpaper pun kena sesuai lah. Bila kita reka bentuk untuk tadika, kita kena pilih warna-warna yang lembut. Kita tak boleh pilih warna-warna yang keras lah, sebab budak ni lagi warna terang lagi dia cergas. Inilah kita belajar tajuk olahan idea ni sebab kita nak tengok dulu macam mana tema dia. Okey. Alright. Kemudian bila kita dah belajar tentang olahan idea ni, konsep olahan idea, so cikgu nak tahu kamu boleh melakar atau tidak. Okey. Basic lakarannya lah, kamu mulakan dengan rupa-rupa asas, bulatan, empat segi, segitiga. Kalau nak olah, kita kalau tak boleh melakar, kita susah nak olah. Kadang-kadang ada dalam otak kita, tapi kita tak boleh nak olah. So, mari kita cikgu tunjuk ini contoh lakaran asas lah, tapi yang ini memang untuk kanak-kanak betul lah. Tapi kalau ini pun kamu tak lepas, macam mana nak ambil SPM ni? SPM ni dia level lagi tinggi. Tapi tak apa, kita tengok juga supaya asas ni kita tak boleh tinggal. Alright? Semua rupa-rupa asas lah. Okey, bulatan, titik, semua yang basic-basic saja. Okey. Okey, balon kecil, bulatan besar. Kamu nyanyilah sambil-sambil kamu dengar tu. Alright. Ni kita melakar melakar. Cara melakar dengan mudah ialah dengan mula dengan rupa asas. Apa tu rupa asas? Rupa empat segi, segitiga dan sebagainya. Okey. Okey. Jadilah Doraemon. Okey. So kita balik. Okey, kita nak pergi level yang lebih tinggi. Melakar melakar olahan. Okey, kita tengok macam mana daripada kucing menjadi Garfield. Dia ada ilmu dia dan kehendak soalan dia minta 4 step lah, 4 langkah. So cikgu tunjuk contoh 4 langkah lakaran. Okey, mari kita tengok kat sini. Alright. Okey. Mula-mula kita kena lukis balik lukisan realistik yang kita pilih tadi. Okey. Okey. Nampak cikgu lukis rupa asas dulu. Rupa asas dia. Okey, dapatkan garisan paksi dia. Okey. Okey, cikgu cepatkan sikit. Okey. Video-video ni kamu boleh ambil dekat YouTube. Cikgu ada upload Hairil Azim YouTube. Di channel cikgu lah, Hairil Azim YouTube. So kamu boleh dapat
yang keempat. Step yang pertama dan step yang keempat. Sebab apa yang keempat ni dah ada dekat grafik ni. Sebab sekejap lagi tu cikgu akan terangkan kenapa cikgu guna step yang keempat. Okey. Okey, cikgu dah bikin grafik tu. Alright, kita akan sikit. Ni sama juga rupa asas ditentukan dan okey. Nampak? So dah siap langkah step yang keempat. Okey, sekarang kita nak pergi step yang kedua. Okey. Apa step yang kedua kena buat ialah bagaimana rupa kucing tadi nak bertukar jadi rupa grafik. Dia mesti ada perubahan. Okey. Okey, daripada sini cikgu cuba olah. Cikgu cuba olah mata kucing. Daripada mata kucing cikgu besarkan. Kita ke arah grafik. Nampak? Tapi badan dia cikgu perlu tukar lagi. Cikgu masih tukarkan dia punya bentuk, rupa bentuk badan dia. Rupa lah badan tu. Okey, olahan yang kedua. Nampak? Kita olah ni sebenarnya dia ada banyak step. Kita boleh buat banyak step olahan. Tapi kehendak soalan cukuplah 4 step. So kamu buat 4 step pun dah diterima oleh pentaksir kamu. Okey, nampak? Ni olahan yang kedua lah. Okey, kita tengok olahan yang ketiga. Apa yang cikgu ubah? Apa yang cikgu olah daripada olahan yang kedua? Okey, sebelum sampai ke olahan yang grafik tadi. Okey, olahan yang ketiga. Yang ni cikgu tak cepatkan sebab cikgu nak tunjuk highlight olah, kemahiran olah. Itulah cikgu kata kena ada kemahiran belakang tu. Kalau kamu tak ada kemahiran belakang, praktis dulu. Okey? Langkah ni senang je. Kamu hayun tangan tu, sentuh macam menari-nari atas kertas tu. Maksudnya sentuh tak sentuh je. Sentuh manja sahaja. Kamu apa tu? Lakar maksudnya kita takkan padam. Maksudnya kita salah pun tak apa. Sebab langkah ni memang kita tak tekan lagi. Kita tak boldkan lagi garisan-garisan. Salah satu cara cikgu pegang macam tu lah. Pegang serong, cikgu lukis dari tepi tu. Tepi tip pensel tu sendirilah. Ini cara cikgu lah. Kamu boleh ikut cara kamu sendiri, tapi akhir dia tu kamu dapat konsep lakaran yang dimaksudkan. Lakaran mengolah. Okey, yang ketiga dah siap. Alright. So kat sini cikgu boleh percepatkan. Alright. Okey. Okey. Nampak step olah ni? Macam ni lah kehendak olahan idea. Maksud dia, apa idea asal kamu yang kita hal benda yang kamu pilih tu, dan kamu olahlah untuk menjadi sebahagian daripada produk kamu. Okey, kalau kamu pilih kerusi ke, kasut ke dan sebagainya. Okey, dah faham? Faham? Alhamdulillah. Tak faham? Tak apa. Tengok lagi video ni. Video ni ada kita tayang live, kita live pun ada. Kita akan buat rakaman pun ada. Okey. Alright. So dah faham konsep ni. Kita tengok satu lagi olahan, sebab yang ini olahan ukiran kayu. Ukiran kayu punya olahan, dia ada 3D sikit. Dia ada 3 dimensi. So kamu kena faham secara 3 dimensi pula. Okey. Kita tengok ukiran punya cara olahan lah. Okey. Siapa yang ambil ukiran kayu, tanda nama, kamu boleh dapat inspirasi daripada video cikgu buat ni. InsyaAllah. Okey. Macam biasa, step yang pertama mesti mula dengan apa? Step yang pertama mesti mula dengan lakaran lukis apa yang hal benda kamu pilih itulah. Kan? Yang awal-awal tu kamu pilih apa? Kan? Kalau bunga apa? Kalau
daun-daun apa yang kamu pilih. Kalau pokok-pokok apa kamu pilih. Kena tahulah sifat dia dan sebagainya lah. Yang ini cikgu random sahaja. Sebab yang ini cikgu nak tunjuk dalam ukiran ni dia biasanya ada apa, sulur, ada daun kan. So kita nak cikgu ambil semua tumbuhan universal lah untuk tunjuk contoh sahaja. Lepas ni kamu spesifik lah. Bunga teratai ke, pokok apa lagi, pokok ni kamu boleh ni, cikgu suka follow ni apa, adik guru kita Zarir, dalam IG ada, dalam Facebook ada. Memang dia rajin share, banyak ilmu kita boleh dapat daripada ilmu ukiran lah daripada beliau. Okey, kamu type je Zarir, insyaAllah nama dia lah yang akan terkeluar. Okey, ni yang pertama, step yang pertama. Okey, olahan yang pertama. Okey, cikgu percepat sikit. Okey, kita pergi step yang kedua. Okey, nampak step yang pertama ini je, daun, ranting, bukan ranting ni, dia punya sulur dia kot, yang menjalar tu lah. Dan ada yang apa, yang berpaut tu, macam spring tu. Okey, so kita nak olah lah. Okey, masih kekalkan dia punya, lekokkan dia tu, lekokkan lenggok. Cikgu reka je ayat ni. Cikgu tak pasti ayat yang betul. Tapi cikgu suka lakaran silat ni sebab kita boleh, dia ada seni dia tersendirilah. Dia ada orang panggil apa tu? Stroke dia tersendiri. Dia ada. Okey. Kalau kamu pandai mengukir lagi seronok sebab dia ada apa? Silat dia pula. Kamu kena belajar kan? Alright. Okey, ini step yang kedua. Okey, dia ter-offset daripada kamera sikit. Maafkan cikgu, mungkin waktu cikgu lukis ni cikgu tak perasan. Video apa tu? Kamera yang cikgu ambil tu tersujud sikit ke macam mana? Okey, tak apa, teruskan lagi. Okey, ni apa tu, lakaran yang kedua, lakaran olahan yang kedua hasil daripada olahan pertama tadi. Nampak cikgu masih kekal kan? Cuma cikgu olah sedikit yang dia punya ni spring dia tu. Okey, ada ke kiri dan ke kanan. Alright, mari kita tengok olahan yang ketiga. Langkah yang ketiga. Okey, kamu kena follow cikgu ni. Kena tengok betul-betul. Okey. Yang ketiga tengok cikgu ubah suai sikit dah. Kaki dia pun dah ada lekuk lah sikit. Dah ada dia punya tu lah. Okey. Nampak? Macam ni pula. Apa? Kuda laut pula. Okey. Apa pun kita kena ada catatannya. Kenapa kita olah macam tu? Dia panggil catatan ringkas lah. Okey, kamu kena tulis catatan tu. Ini kehendak dalam apa ni, buat kerja khusus, kena ada catatan. Okey, cikgu percepat lagi, cepat lagi. Okey. Okey. Ni yang kata 3D ni. Bukanlah 3D tu kena 3D sangat. Kamu kena tahu juga dia punya silat dia ke, dia punya apa tu, panggil bunga dia tu. Kan? Kamu kena tahu dia punya serong dia macam mana. Okey? Jadi kena ni lah. Kena study sikit macam mana konsep ukiran. Jadi baru kita boleh olah. Kalau kita tak tahu konsep ukiran, memang susah sikit nak olah. Okey. Okey. Dan yang seterusnya, okey, dah siap yang ketiga. Okey, ini olahan yang terakhir lah, olahan yang keempat. Yang ini kita nak finalize lah. Kita nak ambil yang ini sebagai olahan terakhir kita. Okey, nampak? Cikgu dah ubah sesuai lagi. Dia berevolusi lagi. Itulah, olahan ni tidak akan selesai. Tidak pernah selesai. Cuma terpulang dekat kita lah. Kita nak berhenti di mana. Dan kita rasa okey tak yang tempat kita berhenti tu. Itulah, ilmu ni tak pernah habis. So, kita kena
terus belajar dan belajar. Okey, cikgu cepat lagi. Okey. Situ. Situ. Nampak? Okey, ni cikgu cuba masukkan tona lah. Tona bentuk. Okey, ni tak ada tona bayang-bayang kan? Tona bentuk sahaja. Untuk dapatkan bentuk tu. Tona apa guna dia? Untuk dapatkan bentuk olahan kita tadi. Sama jugalah dengan arca. Kalau kamu ambil tajuk arca yang 3 dimensi, kamu kena olah bentuk lah. Jangan olah rupa. Okey? Kalau rupa ni untuk kita dapatkan motif ataupun corak-corak tertentu. Okay, arca, kamu kena buat arca relief. Dia tak boleh corak kan? Dia kena bentuk. Alright. Okey, nak habis dah. Sikit ni dan... Okey. Alright. Okey, kita stop. Alright. Nampak? Step pertama macam ni. Okey. Step yang terakhir dah jadi macam ni dah. Inilah kita panggil olah. Tapi ada dia panggil apa? Genetik dia tu ada lagi. Kita tak boleh tiba-tiba olah pokok, tiba-tiba olah jadi haiwan. Itu dah lain macam dah olahan tu. Okey, kita kena olah pokok tadi tu seperti pokok asal juga, tapi kita olah dia dengan lebih seni lagi. Alright. Okey, faham? Inilah cara kita mengolah motif ukiran. Okey. Dan cikgu ada nak kongsi contohlah daripada kawan cikgu. Okey, ni olahan cikgu Murad Handsome. Kawan cikgu ni memang handsome dan dia punya lukisan pun, lakaran pun cantik. Terima kasih cikgu Murad Handsome. Semoga panjang umur, murah rezeki. Okey, ni contoh cikgu Murad buat. Untuk tajuk ni asalnya reka corak kasut kanak-kanak. Okey, daripada singa. Okey, cikgu Murad dia olah mula-mula dia olah dari segi hitam putih dulu. Betul juga. Tu pun olahan juga kan? Olahan dari segi rupa pun ada. Ni belum dapat rupa, kita olah dari segi warna dulu. Kita hitam putihkan dia. Okey, tu cara cikgu Murad olah. Okey, ada cikgu Murad cerita kat sini. Okey, kita tengok seterusnya daripada singa tu jadi apa? Alright. Kepala singa tu nampak dia bertukar, diringkaskan lagi. Nampak? Okey. Okey. Jadi ringkas lagi. Cikgu Murad bukan buat 4 step ni. Berapa banyak step dia. Okey. Jadilah motif satu. Ini pun dah boleh kira motif juga ni. Okey. Motif satu, motif dua. Banyak cikgu Murad olah. Olah dan olah dan olah. Okey, kita tengok lagi. Ini cikgu Murad bubuh warna orange pula, nak bagi terang kat situ. Okey, olah lagi. Daripada kepala singa tu saja boleh jadi logo macam-macam lah. Pelis ada apa tu? Oh, tak ada dah. Bola sepak. Okey. Okey. Nampak Yang ni diolah lagi macam ni dan akhir diolah seperti ini. Okey, kita tengok ada lagi tak olahan? Ada lagi. Okey, dah berapa banyak dah olahan ni? Kalau cikgu Murad tulis ni motif 5, motif 6. So ada 6 lah motif yang terhasil daripada kepala singa, wajah singa tu sendirilah. Macam logo kan? Kita nampak seperti logo. Okey, nampak tak? Boleh faham tak konsep olahan? Boleh faham Alhamdulillah, bagus. Okey. Cikgu masuk sikit ilustrasi persembahan. Masa semakin suntuk. Okey. Okey, kita tengok ilustrasi persembahan pula. Okey. Yang ini sebenarnya bila dah siap semua,
kamu kena buat ilustrasi persembahan. Bagaimana produk kamu diguna pakai oleh masyarakat lah. Okey, di sini cikgu nak bagi satu tips. Bila kamu nak buat ilustrasi persembahan, kamu kena baca balik situasi tu macam mana. Okey, contohnya macam ni, situasi dia ialah kotak sandwich untuk kanak-kanak makan kan. Kita kena lukislah kanak-kanak makan kan. Ini tips daripada cikgu lah. Tapi kebanyakan kamu nak elak pada lukis manusia. Sebenarnya kena lukis manusia tu, figura kita panggil. Sebab nak menunjukkan kamu menggunakan kotak pembungkusan yang pelajar ni gunakan, kanak-kanak ni gunakan kotak pembungkusan yang kamu buat. Nampak comel di situlah. Kalau boleh lukis lagi comel. Okey. Okey, seterusnya lukisan persembahan seterusnya. Okey, tadika kanak-kanak kamu kena lukislah, dan kalau boleh kena lukis beberapa kanak-kanak sedang bermain di situ. Kalau ada cikgu dia lagi bagus. Sebab nak menunjukkan kanak-kanak ni menggunakan design kamu tu, reka bentuk kamu. Okey, tadika kanak-kanak. Ini mungkin bertemakan, ni ada tema ni, tema orange ni, buah orange. Okey. Okey. Okey lagi. Okey, yang ini stem kamu kena buat ilustrasi stem. Okey, permainan kanak-kanak zaman dulu, permainan tradisional kanak-kanak. Okey, situasi dia pejabat pos melancarkan stem inilah bertemakan permainan tradisional kanak-kanak. Inilah cikgu tunjuk situasi bagaimana pelancaran dibuat. Ada bella ni cikgu edit lah bagi kamu faham. Okey, ada wakil daripada pos, wakil daripada perasmi dan sebagainya. Okey, sebab ada kanak-kanak kan, mesti ada belon. Okey. Okey, yang ini kamu design kasut kan? Jadi kena letaklah model kanak-kanak memakai kasut tu. Okey, model kanak-kanak memakai kasut yang kamu reka. Jangan tak lukis pula kanak-kanak ni. Tapi carilah model, gambar-gambar yang model kanak-kanak dia pakai kasut tu nampaklah. Janganlah cari model yang tutup kasut kamu. Yang pakai skirt labuh tak nampak, sia-sialah kamu reka bentuk corak kasut kanak-kanak tadi. Okey, so cari gambar kan. Ingat tak cikgu kata kalau nak lukis apa-apa kena cari dulu. Okey, gambar, pilih gambar yang terbaik. Okey, kalau tak ada juga dalam internet, suruh adik kamu bergaya sekejap. Lepas tu kamu ambil gambar, kamu lukis balik. Okey. Okey, yang ini ukiran tanda nama. Okey, yang diletak pada pintu. Ini gambar-gambar ni cikgu tak letak kat pintu lah, cikgu letak kat dinding. Tapi ada nama dia ni, Faiz. Faiz kah? Okey. Ni cikgu edit lah nak bagi nampak ilustrasi persembahan itu sendiri. Dan seterusnya. Okey, yang ini reka corak batik, reka baju batik, baju kemeja batik di sekolah. Okey, ni cikgu tunjuk contohlah. Satu Mak Saleh ni, dia pakai baju batik rekaan kamu. Okey, kena tunjuklah gambar guru memakai ataupun pelajar memakai, sebab situasi dia kita reka batik untuk sekolah. Okey, untuk kegunaan sekolah. Okey. Okey, yang ini kerusi serbaguna. Okey, pelbagai fungsi. Kena tunjuklah kanak-kanak tu duduk di atas kerusi tu. Okey, dia selesa, ergonomik dia, dan yang ini kanak-kanak ni tengah apa? Buat ulang kaji. Masa PKP ni buat ulang kaji lah kan. Okey, duduk kaki satu di atas, satu di bawah. Tunjuk dia sangat selesa lah dengan kerusi reka bentuk kamu. So, okey. Yang ini pula ialah rekaan cetakan tote bag lah. Selamatkan alam kita kan.
Okey, ini keep the sea plastic free. Jangan buang sampah merata-rata. Lepas tu ada reka corak untuk penyu kan? Motif penyu. Okey. Dan yang terakhir sekali arca timbulan untuk hotel bertemakan hidupan laut. Ini cikgu tunjuk contoh ni. Ini karya hebat ni. Ada artis yang buat ni. Cikgu pinjam sekejap gambar. Cikgu letak dekat satu hotel tepi laut lah. Bagi nampak laut sikit. Nak tunjuk kata bagaimana hotel menempah arca relief ataupun arca timbulan kamu itu sendiri. Okey. Dan berakhirlah perkongsian cikgu pada hari ini. Harap anak-anak faham dan anak-anak boleh buat dengan baik insya-Allah. Selamat berpuasa.